بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها هما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, iaitu sunnah. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan sambung di surat 28 atau bahasa Melayunya 29. Okey. Tentang sebelum ini kita ada bincang tentang di dalam Bible adanya menulis tentang adanya seorang nabi akhir zaman yang nabi di dalam Bible menuliskan nabi, adanya seorang nabi yang muncul sebagaimana samanya dia dengan Nabi Musa AS ataupun samanya dia dengan Moses. Okey. Tapi kita punya pandangan, orang Kristian punya pandangan bahawa Moses itu sangat mirip dengan Jesus, dan Ahmadiyyat membangkang kata-kata itu dan mengatakan bahawa yang dekat dengan Moses sebenarnya adalah Muhammad dan bukan Jesus. Jadi untuk video sebelum ini kita dah sampai ke sebab keempat, ya. Sebab keempat kenapa Muhammad yang sama dengan Moses dan bukan Jesus yang sama dengan Moses. Jadi kita akan pergi ke kelima, ya. Okey, sebab kelima. Moses dan Muhammad merupakan rasul dan juga raja. Saya maksudkan rasul ini ialah lelaki yang menerima wahyu sebagai petunjuk dan sebagaimana makhluk tanpa sebarang penambahan atau pengurangan. Raja ialah seorang yang ada hak menentukan hukuman mati ke atas rakyatnya. Hal ini tidak penting sama ada orang itu memakai mahkota atau tidak, atau dia berpakaian diraja atau kekuatan monarki. Selagi mana dia mempunyai hak untuk memerintah hukuman mati, maka dialah raja. Moses mempunyai hak seperti itu. Adakah kamu ingatlah orang Israel yang didapati memetik kayu api pada hari Sabat dan Moses telah merajamnya hingga mati? Okey. Jadi dalam penulisan ini menunjukkan untuk sebab kelima ini ialah seorang rasul yang juga raja, ya. Dan maksud raja tu tak semestinya mempunyai istana, berpakai pakaian yang pelbagai pakai lah, kan. Bukannya mesti sebegitu. Tetapi seseorang tu mempunyai ni mengikut Ahmadiyyat, baginya seorang raja itu adalah orang yang ada hak untuk menentukan hukuman mati ke atas rakyat dia, ya. Jadi apabila begitu, Moses sebenarnya adalah seorang yang boleh dikatakan raja, kerana Moses mempunyai hak untuk membunuh orang Israel, seperti mana dalam Bible dituliskan tentang itu di dalam Numbers, dalam 15 ayat ke-36. Jadi Muhammad SAW juga begitu. Okey. Rasulullah SAW juga merejam adanya hudud, ya.
merejam orang yang berkahwin kemudian berzina. Okey. Terdapat juga jenayah yang disebut dalam Bible yang mana hukuman mati dijalankan terhadap orang-orang Yahudi dek perintah Moses. Muhammad juga ada hak menjalankan hukuman mati kepada umatnya. Terdapat contoh dalam Bible tentang orang-orang yang diberi wahyu sahaja tetapi mereka tidak berada dalam kedudukan untuk melaksanakan arahan wahyu tersebut. Sebahagian anbiya tidak terdaya dalam menghadapi penolakan yang keras terhadap dakwah mereka seperti Lot, Jonah, Daniel, Ezra dan John the Baptist. Mereka hanya boleh menyampaikan wahyu itu tapi tidak dapat menegakkan hukum. Okey. Kebanyakan Nabi, apabila diutuskan, ini mengikut Ahmadi dah. Seorang Nabi bila diutuskan, kebanyakan mereka tidak ada kuasa. Dia menyampaikan wahyu tetapi dia tidak ada kuasa untuk mengubah. Sebagaimana Moses, sebagaimana Musa AS boleh buat. Dan sebagaimana Rasulullah SAW Muhammad itu boleh buat. Semacam Nabi Lot, Nabi Daniel, ini contoh-contoh yang dituliskan menunjukkan bahawa Nabi-Nabi ini tidak ada kuasa seperti itulah, kan. Tapi ia merujuk kepada perkataan raja yang cuba disamakan lah. Kemudian Jesus juga tergolong dalam kumpulan ini. Maksudnya Jesus pun orang yang diberi wahyu, dia menyampaikan wahyu Allah tetapi dia tidak boleh berkuasa, bukan seperti kuasanya raja. Okey, sebab apa? Dan ini hujahnya adalah seperti ketika Jesus diheret di hadapan Gubernur Romawi Pontius Pilatus yang dipertanggungjawabkan membuat hasutan. Jesus meyakinkan dalam pembelaannya untuk membantah dakwaan palsu. Jesus menjawab, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku keluar dari dunia ini, maka hamba-hambaku akan berperang supaya aku jangan diserahkan kepada Yahudi. Tetapi sekarang kerajaanku bukan dari sini." Maksudnya Jesus sendiri mengatakan bahawa dia itu tidak ada kerajaan. Okey. Ini membuatkan Pilate, seorang pagan, rasa Jesus mungkin tidak sesuai dalam dakwaannya. Dia tidak bertindak menggugat pemerintahan. Jesus mendakwa kerajaan rohani sahaja. Dengan kata lain, dia hanya mendakwa sebagai seorang Nabi. Itu maksudnya dalam Bible kata Jesus dia tidak ada kerajaan. Dia cuma ada bahagian kerohanian saja. Ini pandangan orang Kristian. Jadi pastor tu jawab betul. Maksudnya pastor tu mensahihkan benda ni ada dalam agama dia. Jadi ini salah satu bukti lain yang mana kita kata Jesus tidak menyerupai Moses tetapi Muhammad yang menyerupai Moses. Okey, itu sebab ke-5. Sebab ke-6, okey. Kita terus ke sebab ke-6. Moses dan Muhammad membawa syariat baharu dan undang-undang baharu untuk umatnya. Moses bukan sahaja memberikan 10 perintah kepada Bani Israel tetapi juga undang-undang komprehensif sebagai petunjuk umatnya. Muhammad diutuskan kepada umat gasar ataupun jahil dan sombong. Mereka merohani ibu tiri sendiri. Mereka menanam anak perempuan hidup-hidup, pemabuk, penzina, penyembah berhala dan perjudian ialah rutin sehari-hari. Gibbon mengatakan Arab sebelum Islam dalam Decline and Fall of the Roman Empire, lelakinya ganas, hampir tidak ada hati, sukar dibezakan dengan sekalian merga setua ataupun haiwan lah. Tiada yang membezakan antara manusia dan binatang pada masa itu. Mereka ialah binatang bercasat manusia. Okey, jadi kita rungkailah. Moses dan Muhammad, dia diturunkan dalam keadaan dia ada syariat baru. Maksudnya dia ada undang-undang yang baru yang tidak ada pada nabi-nabi sebelumnya, atau penambahan atau penolakan dan sebagainya. Syariat yang baru. Okey. Jadi Moses ada begitu dan Muhammad ada begitu, tetapi tidak ada pada Jesus. Kerana Jesus hanya menyambung apa yang telah diturunkan sebelumnya. Apa yang Nabi Yahya pernah bawa, apa yang Nabi Bani Israel yang lain pernah bawa, itulah yang dibawa oleh Jesus. Tapi Nabi Muhammad SAW dan juga Moses itu turun dalam keadaan dia ada syariat yang baru. Sehingga kan Muhammad diutuskan kepada bangsa yang kalau mengikut
daripada buku Decline and Fall of the Roman Empire, karangan Gibbon, mengatakan orang lelakinya ganas, hampir tidak ada hati. Maksudnya orang Arab tu pada ketika sebelum datangnya Islam itu sangat ganas. Itu yang digambarkan oleh penulis buku yang Decline and Fall of the Roman Empire tu lah. Jadi daripada kegasaran ini Muhammad memuliakan mereka. Maksudnya Rasulullah dengan membawa Islam itu telah membentuk masyarakat Arab. Ini menunjukkan bahawa itu membawa syariat yang lain daripada syariat yang terdahulu. Kalau tidak terdahulu, itu hanyalah ikut-ikutlah kan. Apa yang Nabi terdahulu bawa, Nabi yang akan datang akan sambung syariat yang sama. Tapi tidak pada Moses dan Muhammad. Okey, sambungannya. Bagi sekalian Arab, ia merupakan kelahiran daripada kegelapan kepada cahaya. Arab akhirnya wujud kerananya. Pengembala berbiri yang miskin menjelajah tanpa disedari di padang pasir sejak penciptaan dunia. Lihatlah orang yang tidak dikenali menjadi terkenal di dunia, sekerdil menjadi keagungan dunia hanya seabad selepas Arab berada di Granada pada satu kekuasaan dan di Delhi pada genggaman lain dalam keberanian dan kemuliaan dan cahaya keilmuan Arab bersinar sebahagian besar dunia. Okay. Ini mengikut kata-kata daripada siapa tadi? Thomas Christ, okay? Thomas Carlyle, okay? Thomas Carlyle. Dia yang kata bahawa Rasulullah Muhammad dan Rasulullah SAW ketika datang ke dalam Arab, diturunkan kepada orang Arab, dia membawa bangsa Arab itu ke dalam satu orang kata apa, dinasti ataupun satu era yang sangat maju, era yang sangat gemilang, sehingga seabad, hanya selama 100 tahun saja cukup, Arab sudah sampai ke Granada. Dan Granada ni Spanyol lah kan, boleh sampai ke Spanyol. Kemudian pada satu ketika Delhi ni kalau kita tahu adalah satu tanah yang di mana pegangan Hindunya kuat, pernah menjadi genggaman orang-orang Islam, yang mana jika seseorang satu bangsa itu setelah dia menerima Islam, satu benda yang automatik adalah bangsa itu akan ada pengaruh Arab kan. Itu adalah secara dasarnya memang satu bangsa yang memeluk agama Islam, bangsa itu sendiri akan ada pengaruh Arab, kan? Dan itu adalah lumrah lah. Sama juga dengan mana-mana bangsa yang apabila dia memeluk agama Kristian, mesti ada pengaruh agama Kristian itu dalam bangsa tu tersebut lah. Okay? Jadi faktanya ialah Muhammad memberikan umatnya satu syariat dan hukum yang mereka tidak pernah ada sebelum ini. Mengenai Jesus, ketika orang Yahudi merasa curiga terhadapnya, menganggap dia mungkin seorang penipu untuk menyesatkan ajaran mereka, Jesus berusaha payah untuk meyakinkan mereka bahawa dia tidak datang dengan agama baru, tiada undang-undang baru dan tiada peraturan baru. Maksudnya, Jesus ni diturunkan dekat orang Yahudi dalam keadaan orang Yahudi tidak percayakan Jesus. Maksudnya Nabi Isa AS ketika memberikan dakwah kepada orang-orang Yahudi, ramai orang Yahudi yang tidak percaya dengan Jesus, dengan Nabi Isa AS, kerana mereka menganggap ini ajaran baru. Sebab sebenarnya rabai mereka, paderi-paderi Yahudi mereka, rabai lah, sebenarnya menolak kerana mereka sudah berkuasa lah. Mereka sudah berkuasa lah. Sebab dalam agama Yahudi, rabai itu ibaratnya Nabi dah pun, kan? Rabai itu pun dah boleh buat undang-undang, sampai buat kitab-kitab baru selain daripada kitab Torah. Jadi bila Jesus datang membawa ajaran yang menyambung Nabi sebelumnya, cuma orang Yahudi tidak mahu menerimanya. Jadi macam-macam lemparan kata-kata yang dilemparkan kepada Isa AS, sehingga Isa AS kata dia tidak bawa undang-undang baru, dia cuma bawakan undang-undang yang lama,
kan. Dan ini sebagaimana yang tertulis dalam Matthew, janganlah kamu fikir bahawa aku datang untuk menghancurkan hukum atau para nabi. Saya tidak datang untuk memusnahkan tapi memenuhi. Sungguhnya aku berkata kepadamu, hingga syurga dan bumi lenyap, ada satu titik kecil yang tidak akan lari dari lawak sampai semuanya dipenuhi. Okey. Jadi ini adalah bukti bahawa Nabi Jesus mengikut agama Kristian. Jesus itu turun dalam keadaan dia tidak membawa syariat baru. Okey. Dalam kata lain, baginda tidak membawa syariat dan hukum-hukum baru. Baginda diutuskan hanya untuk menyempurnakan syariat lama. Inilah yang cuba disampaikan kepada Yahudi. Kecuali lidah baginda membohongi Yahudi supaya mereka menerima baginda sebagai lelaki kiriman Tuhan untuk membawa agama baru. Tidak. Seorang rasul tidak akan berhela buruk, apatah lagi untuk menjatuhkan agama Tuhan. Baginda lah yang menyempurnakan syariat. Baginda meneliti perintah Moses dan baginda menghormati hari Sabat. Tidak dinafikan Yahudi menuding jari kepada baginda dan berkata, kenapa kamu tidak berpuasa atau kenapa kamu tidak basuh tangan sebelum makan roti? Yang menuduh mereka sering melanggar disiplin namun tidak pernah menentang Jesus. Hal ini kerana seorang Yahudi yang baik akan menghormati undang-undang para nabi yang terdahulu. Ringkasnya, dia tidak membentuk agama baru dan tidak membawa undang-undang baru seperti Musa. Okey. Musa AS ataupun bukan Musa, Jesus, Isa AS. Jesus dalam agama Kristian ataupun ketika diturunkan untuk orang Yahudi, dia sendiri hanya menyambung apa yang telah disampaikan oleh Moses, ya? Dan baginda menghormati hari Sabat, hari yang orang kata satu hari yang suci lah bagi orang Yahudi ni, kerana mengikut syariat lama, kan. Jadi maksudnya dia hanya menyambung saja, ya. Dan pastor tu kata betul, memang betul, dia menyambung je. Tapi tak sama macam Nabi Muhammad SAW yang turun dalam keadaan membawa syariat baru. Kita punya Sabat, kita dah tak sambut hari Sabat sebagaimana sebagaimana Nabi Isa dan Nabi Musa. Kita sebagaimana Jesus dan juga Moses, sebab kita tidak menyambut hari seperti mereka, membawa maksud kita membawa syariat, Muhammad adanya syariat yang baru. Okey. Maka sebab tu Jesus tak sama dengan Moses, tapi Muhammad yang sama dengan Moses. Okay. Sebab ketujuh, Moses dan Muhammad wafat dalam keadaan semula jadi. Namun menurut Kristian, Jesus telah disalib dengan kejam. Pastor tu cakap betul. Jadi betul lah Jesus tak sama dengan Moses. Okey. Maksudnya Moses dengan Muhammad, Nabi Musa AS dengan Muhammad SAW wafat dalam keadaan semula jadi. Ya, betul tak? Dia tidak dibunuh. Mereka baginda berdua tidak dibunuh. Bukan diseksa, bukan diracun, ya. Tetapi kita tengok Jesus, kalau mengikut orang Kristian, Jesus mengikut orang Kristian dikatakan dibunuh secara disalib dengan kejam oleh orang Yahudi. Tapi orang Islam tak berpandangan macam begitulah. Tapi orang Islam pun boleh dalam kata lain mengatakan Moses dan Jesus sama kerana mereka berdua telah meninggal dan Jesus belum meninggal. Ataupun Muhammad dan Moses telah wafat tapi Jesus belum wafat. Itu pun salah satu juga. Cuma sebabkan ini adalah ramalan daripada Bible, jadi kita kalau boleh tak perlu pun, ya. Cuma kita gunakan hujah-hujah ni untuk melawan kembali hujah Bible. Kita menggunakan hujah Bible untuk melawan hujah Bible. Bukannya kita beriman bahawa ramalan Bible tu betul, jadi kita kena samakan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Tak semestinya seperti itu, dan rasanya tak perlu pun seperti itu. Kerana Al-Quran itu sudah cukup sebagai bukti buat umat Islam. Cumanya ini adalah hujah dalam Bible. Untuk dilawan ke dalam Bible adalah untuk mereka yang masih dalam agama Kristian. Itu saja. Okey. Jadi harap yang para
para pembaca dan pendengar mempunyai i'tiqad bahawa Al-Quran itu sudah cukup untuk kita. Jadi tidak perlu lagi adanya Bible sebagai penguat hujah, tak perlu. Kerana sudah cukup Al-Quran sebagai sebenar-benar kalam Allah. Okey. Sebab ke-8. Moses dan Muhammad dimakamkan di bumi, namun menurut Jesus, menurut kamu, iaitu pastor tersebutlah, Kristian, Jesus berehat di syurga. Pastor tu setuju. Jadi maksudnya, mengikut agama Kristian, Jesus tu, dia berehat kat syurga. Sebenarnya saya pun tertanya-tanya, kalau orang Kristian ada makam untuk Jesus, kan? Sebab orang Yahudi ada makam Nabi Musa, dan orang Islam kita ada juga makam Rasulullah SAW. Tapi kita tak pernah dengar ada makam Jesus, kan? Kalau ada, minta bagi tahu di ruangan komen lah, atau boleh terus ke page Gerakan Pena Malaysia ke, kan? Okey, sebab saya pun nak juga tahu. Okey, bab seterusnya adalah dari kalangan saudara-saudara. Okey, ini menunjukkan bahawa ramalan bahawa akan turun seorang Nabi yang sama sifatnya seperti sifat Moses, itu adalah Muhammad, adalah kerana ada 7 sebab yang mana kita sambung daripada sesi 1 sebelum ni dan sampai sesi 2 sekarang ni, ada 7 sebab. Okey, jadi selesai bab itu. Okey, ramalan yang seterusnya, setelah pastor terpaksa bersetuju dengan setiap keterangan, saya bertanya, saya tu Ahmad Didak lah, pastor, buat masa ni saya telah membuktikan satu isi daripada seluruh nubuatan, seluruh ramalan, iaitu membuktikan istilah like unto thee, iaitu seperti kamu, seperti Moses. Nubuatan ini diambil daripada ayat berikut. Aku akan bangkitkan kamu seorang Nabi dari kalangan saudara-saudara mereka seperti kamu. Penekanannya ialah pada perkataan dari kalangan saudara-saudara keturunan. Saudara-saudara atau keturunan. Moses dan umatnya Yahudi menunjukkan suatu entiti kaum. Dan istilah saudara-saudara yang juga tidak menafikan masuk Arab. Jika diteliti, Bible mengatakan Abraham sebagai sahabat Tuhan. Abraham mempunyai 2 isteri, Sarah dan Hajar. Hajar melahirkan seorang anak lelaki Abraham, anak sulung baginda, dan Abraham menamakan anak lelakinya yang lahir Ismail. Ini mengikut Genesis 16. Maksudnya dalam Genesis, dalam Bible juga mengatakan yang Hajar melahirkan Ismail ataupun Siti Hajar. Kalau kita biasa, masa kita kecil-kecil dulu pun selalu belajar, Siti Hajar adalah isteri kepada Nabi Ibrahim, melahirkan Nabi Ismail. Dan Abraham membawa Ismail anak lakinya, itu Genesis, dan dalam Genesis juga, dan Ismail anak lakinya telah 13 tahun ketika dia berkhatan. Ini semua dalam Bible. Okay? Jadi mengatakan bahawa Ismail adalah keturunan Arab, yang melahirkan orang Arab. Jadi dia pun adalah anak kepada Nabi Ibrahim, sama juga seperti Ishak, iaitu daripada yang melahirkan Yahudi, juga anak pada Nabi Ibrahim. Sehingga berumur 13 tahun, Ismail adalah salah satunya putera dan benih Abraham, yang setelah penyakit itu telah disatukan antara Tuhan dan Abraham. Tuhan menggunakan Abraham, seorang anak lelaki yang lain, melalui Sarah bernama Isaac, yang sangat muda, kepada saudaranya Ismail. Isaac ni Ishak lah, Nabi Ishak. Jika Ismail dan Isaac dari ayah yang sama, maka mereka bersaudara, dan juga anak-anak ini bersaudara antara satu sama lain. Anak-anak Isaac adalah orang Yahudi dan anak-anak Ismail adalah orang Arab. Jadi mereka adalah bersaudara sesama mereka. Bible mengesahkan dan dia Ismail akan hidup di hadapan semua saudaranya. Dan Ismail wafat di hadapan semua saudaranya. Anak-anak Isaac ialah seorang kepada darah Ismail. Begitu juga Muhammad juga bersaudara dengan Bani Israel, kerana bagi dia berketurunan Ismail anak Abraham. Hal ini menepati ramalan dari kalangan saudara-saudara. Okey. Dalam Deuteronomy, kita ulas. Dalam Deuteronomy ada menuliskan tentang aku akan membangkitkan mereka seorang nabi dari kalangan saudara-saudara mereka seperti kamu. Yang mana seperti kamu tu seperti Moses.
iaitu saudara-saudara Moses, saudara-saudara Musa alaihissalam. Jadi kalau kita tengok siapa saudara-saudara Musa alaihissalam, siapa saudara Moses? Okey, kita tengok balik latar belakang Musa alaihissalam ataupun Moses. Baginda adalah seorang yang berdarah Bani Israel. Dia daripada Bani Israel ataupun darah Yahudi lah. Dan bila kita tengok latar daripada Yahudi ini adalah daripada Yaqub. Yaqub. Betul tak? Dan daripada Yaqub, kalau tak silap kita rujuk balik Betul, daripada Yaqub. Okey. Jadi daripada Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Yaqub alaihissalam ini turunnya keturunan Bani Israel. Dan dari situlah juga darahnya Nabi Musa alaihissalam. Maksudnya Nabi Musa adalah cucu, some sort of cucu yang entah ke berapa generasi kepada Nabi Ishak. Ataupun Nabi Yaqub dulu lah. Dari Nabi Yaqub dulu. Dan Nabi Yaqub adalah keturunan Nabi Ishak. Maksudnya Israel ini semua akan berderet ke Nabi Ishak. Dan Nabi Ishak adalah anak pada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ada dua isteri. Satu Siti Hajar, satu Siti Sarah. Ketika berkahwin dengan Siti Sarah, maka lahirlah Ishak yang mengeluarkan Bani Israel. Ketika kahwin dengan Siti Hajar, maka lahirlah Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail inilah yang mengeluarkan orang-orang Arab. Dan orang-orang Arab akhirnya, antara orang Arab itu adalah Rasulullah SAW. Maksudnya, kalau kita nak kata Rasulullah adalah saudara dengan Musa, saudara dengan Moses, itu juga tidak salah. Tidak salah. Kerana memang darah Yahudi dan darah Arab itu adalah daripada punca yang sama, iaitu Nabi Ibrahim AS. Memang dari punca yang sama. Kan? Jadi untuk kita kata Musa dan Muhammad itu daripada darah keluarga keturunan yang sama, itu tidak salah. Kedua-duanya ada orang setengah menyebut Semitic, ada setengah orang menyebut Abrahamic. Apapun, kita sebut dia sebagai satu darah, iaitu darah dengan Nabi Ibrahim AS. Dan ini membuatkan ramalan tentang Deuteronomy itu tepat terkena pada Rasulullah SAW. Nubuatan itu jelas menyebutkan bahawa Nabi yang akan menjadi seperti Moses mesti muncul bukan dari anak-anak Israel atau dari antara mereka, tapi dari kalangan saudara-saudara mereka. Sebab dalam Bible tu, dia mengatakan dari saudara-saudara mereka. Dia tak kata daripada Bani Israel. Dia kata dari saudara-saudara mereka. Maksudnya, bila dia kata dari Bani Israel, maka rangkumannya kecil. Hanya sebahagian saja. Tapi kalau disebut saudara-saudara mereka, maksudnya saudara kepada Bani Israel itu sendiri, iaitu Arab. Itu juga mungkin. Sebab saudara-saudara mereka itu rangkumannya lebih umum. Berbanding jika hanya menyebut Bani Israel, maka kita akan tertumpu pada Bani Israel. Begitulah. Kan? Jadi, untuk ramalan kedua juga mengatakan bahawa Muhammad adalah yang di dalam Bible. Muhammad itu ada di dalam Bible. Kalau mengikut ramalan yang kedua ni, yang telah terbuktikan dengan cara Syekh Ahmad Didat tadi lah. Maksudnya dah ada dua ramalan dalam Bible yang sebenarnya menjurus pada Rasulullah SAW, dinafikan oleh orang Kristian, tapi dibuktikan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Syekh Muhammad Abdul Wahab pula. Syekh Ahmad Didat. Okey. Kemudian, aku akan meletakkan kata-kataku dalam mulutku. Okey. Ini tajuk ini diambil daripada ayat Bible lah. Okey. Sambungan untuk nubuatan. Sambungan untuk ramalan itulah. Dan aku akan meletakkan kata-kataku dalam mulutnya. Ini adalah sambungan dari Deuteronomy. Deuteronomy yang tadi kita sebut. Okey. Apakah maksud dan aku akan meletakkan kata-kataku dalam mulutnya? Lihat apabila saya meminta kamu, iaitu pastor tu, Syekh Ahmad mengatakan ayat daripada Deuteronomy tadi,
Dan apabila saya meminta awak membacanya, dan jika anda telah membacanya, adakah saya telah meletakkan kata-kata saya dalam mulut? Pasti terjawab tak. Tapi saya menyambung, jika saya ajarkan kamu bahasa seperti bahasa Arab yang kamu memang tidak faham, dan jika saya meminta kamu ulang apa yang saya baca, bukankah saya letakkan kata-kata asing kamu ucapkan? Okey. Ini saya ulas. Saya pula, saya terangkanlah maksudnya. Aku akan meletakkan kata-kataku di dalam mulutku. Okey. Jika seseorang, saya suruh dia repeat, dia ulang balik apa saya cakap. Contohnya bila saya cakap kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jadi seseorang tu yang lain, orang yang lain yang sama bahasa dengan kita, dia hanya ulang. Dia tidak merasakan seperti saya meletakkan bahasa tu dalam mulutnya, ataupun seperti saya menyuruh dia tu dan dia kena cakap seketul-seketul. Itu tidak menjadi satu beban untuk dia, sebab dia boleh faham dan dia boleh ulang. Betul tak? Jadi itu adalah satu-satu kata yang bukan meletakkan kata-kata di dalam mulut, kerana itu ulang. Tapi bila saya menyebutkan satu perkataan yang susah untuk dia membaca, untuk dia menyebut kembali, maka itu seolah-olah saya meletakkan kata-kata tu dalam mulut dia, kerana dia pun tidak boleh menyebut je. Contohnya bila saya menyebutkan bahasa yang berbeza, betul tak? Contohnya saya sebut dalam bahasa lain, dan kemudian dia terpaksa sebut perkataan tu, dia akan rasa beban, seakan-akan saya meletakkan kata-kata itu dalam mulut dia. Macam itulah. Okay? Dan itu yang berlaku ketika Al-Quran diturunkan. Rasulullah diberikan ayat yang ada surah Al-Ikhlas ini adalah contoh ayat yang Syekh Ahmad Didat suruh pastor tu ulang kalau dia tidak keberatan untuk sebut. Contohnya, sebab dia nak buat perbezaan antara mengulang ayat dengan mengulang ayat tu dengan beban sehingga merasa macam perkataan tu kena masuk dalam mulut dia. Faham tak? Jadi Syekh Ahmad Didat menggunakan ayat Al-Quran surah Al-Ikhlas ni lah. Okey. Dekat Qul huwallahu ahad tu, kalau siapa yang beli cetakan pertama, kalau ada Tuhanku, katakanlah Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, minta sambung tambah Esa dekat situ lah. Okey. Jadi bukanlah saya meletakkan kata-kata asing kamu ucapkan ke mulutmu. Pastor tu kata betul. Maksudnya pastor tu pun rasa macam kata-kata tu baru. Perkataan bahasa Arab. Dia pun tak boleh nak sebut. Kan? Jadi dia pun setujulah bahawa itu adalah antara cara untuk memasukkan bahasa dalam mulut, memasukkan kata-kata ke dalam mulut seseorang. Okey, faham bab tu? Saya menyebut ayat Al-Quran, wahyu yang telah diturunkan daripada Tuhan Yang Maha Esa kepada Muhammad. Sejarah memberitahu kita bahawa Muhammad ketika itu berumur 40 tahun. Baginda berada di sebuah gua, kira-kira 3 batu di utara Mekah pada malam 27 Ramadan. Di gua itu penyampai wahyu Gabriel ataupun Jibril memerintahkan untuk memerintahkan dengan bahasa ibunda Iqra, yang maksud bacalah. Yang bermaksud bacalah. Muhammad terkejut dan kebingungan menjawab, ma'ana bi qarin, yang maksud aku tak reti, aku tak tahu membaca. Malaikat itu meminta baginda baca kuat kali kedua, namun jawapannya tetap sama untuk ketiga. Malaikat itu berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Muhammad sedar bahawa apa yang diperlukan untuk sekarang dengan mengajuk ulang kata, untuk berlatih, dan baginda mengulangi perkataan-perkataan tersebut bagikan kata-kata itu masuk di dalam mulut baginda. Okey? Maksudnya, jika ada kata-kata yang masuk di dalam mulut, itu adalah seperti kisah ini. Kisah bagaimana Rasulullah SAW ketika dia memencilkan dirinya di Gua Hira, dia mengasingkan diri dia di Gua Hira, kemudian datang
malaikat Jibril memberikan wahyu pertama dengan perkataan Iqra, bacalah, kan. Kemudian Nabi kata tak boleh, aku tak reti nak baca. Malaikat tu minta baginda baca buat kali kedua, namun jawapan yang sama, kali ketiga pun sama. Maksudnya Nabi tak reti baca. Malaikat suruh baca, Nabi tak reti baca. Sampaikan malaikat tu kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Nabi rasa perkataan tu susah sebab dia tak reti baca, dan dia terpaksa ulang perkataan tu untuk, dan maksudnya ulang kata lah, dan berlatih sampai perkataan tu masuk dalam mulut dia, seolah-olah begitulah. Dan itu adalah maksud di dalam itulah maksud Syekh Ahmad Didat ketika mengatakan perkara ni, bahawa sebenarnya memasukkan kata-kata ke dalam mulut itu adalah sama seperti kisah Muhammad SAW, dan tidak ada pada Nabi lain, hanya ada pada Muhammad SAW. Okey. Dan keluarlah 5 ayat, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Okey. Dan itulah surah yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW, dan itulah permulaan surah permulaan wahyu, ya. Dan itulah yang dimasukkan ke dalam kata-kata yang dimasukkan ke dalam mulut baginda. Sejurus saja malaikat beredar, muka surat 55. Muhammad bergegas ke rumah dalam terkejut dan berpeluh. Baginda meminta isteri Khadijah untuk menyelimut dirinya. Baginda berbaring sambil merenung isterinya. Setelah tenang, baginda menerangkan kisah tadi pada isterinya. Isterinya memujuk dengan menjelaskan Allah tidak menimpa baginda sebarang keburukan. Adakah ini pengakuan palsu? Adakah penerima wahyu palsu akan mengaku takut, terkejut dan berpeluh ketika pulang ke rumah? Mana-mana pengkritik dapat mengenal pasti tindak balas ini itu ialah benar, jujur dan daripada lelaki yang benar, Al-Amin, yang jujur, berkata yang hak dan penuh kebenaran. Selepas 23 tahun bagi kenabian, kata-kata telah dimasukkan ke dalam mulutnya dan dia mengucapkannya. Ia memberikan kesan yang mendalam di hati dan minda baginda, dan setiap juzuk ketika kitab suci Al-Quran ditambah akan dicatat di pelepah-pelepah kelapa, kulit-kulit tanduk haiwan, dan hati-hati pengikutnya setia. Sebelum kewafatan baginda, ayat-ayat ini disusun seperti yang boleh dilihat di dalam Al-Quran. Okey. Jadi kata-kata ni adalah Nabi ketika dapat wahyu ni, dia terus pulang ke rumah dalam keadaan terkejut dan keadaan takut. Dan tiba-tiba jumpa malaikat Jibril, bergetar Nabi. Inilah sifat yang orang kata natural, bukannya sifat yang dibuat-buat. Dia natural, baginda natural, naturally ketakutan, naturally terganggu, sifat apa, terganggu hatinya, macam something yang disturbing, kemudian dia, dan ini adalah sifat yang natural lah. Jadi inilah sifat yang benar. Sampai kerana kata-kata tu dah dimasukkan ke mulut dia, dan itu memberi kesan. Kesannya selepas benda tu, kalau contohnya seseorang yang tidak dikenali datang, dia cuma menyuruh untuk ulang perkataan saja, itu tidak jadi masalah sebenarnya. Tapi bagaimana bebannya ketika yang datang itu adalah strangers yang merupakan malaikat Jibril turun dan suruh baca pula. Benda tu satu benda yang beban ketika itu, sehingga perkara itu tidak dapat dikawal ketakutannya, dan Syekh Ahmad Didat menyambung, kata-kata wahyu sebenarnya dimasukkan ke dalam mulut baginda sebenarnya diberitahu di dalam ramalan yang dibincangkan, dan saya akan meletakkan kata-kata saya di mulutnya. Pengalaman Muhammad di Gua Hira yang kemudian dinamakan Jabal Nur
gunung cahaya dan tidak balas baginda kepada wahyu pertama telah memenuhi satu lagi nubuatan Bible atau ramalan Bible. Dan buku itu di dalam Book of Isaiah, Alkitab Quran yang bacakan, telah diwahyukan kepadanya yang tidak tahu, nabi yang tidak tahu membaca. Okey. Maksudnya telah rungkailah satu lagi ramalan Bible menjurus kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Di dalam Bible inilah, ya. So kemudian ada baca ini aku doa kau. Okay. Saying read this I pray thee. Aku doa kau tiada dalam manuskrip Hebrew berbanding dengan Roman Catholic versi 2 dan dengan Revised Standard. Dan dia menjawab, aku tidak tahu yang makna yang tepat untuk ma'ana Bikorin yang mana Muhammad ungkap 2 kali ketika Holy Ghost Jibril baca. Okey. Ini adalah ayat yang dalam Bible yang hampir sama dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi. Baca ini aku doa kau. Ini di dalam Bible lah. Okay. Dia jawab aku tidak tahu. Maksudnya dia suruh baca dan aku tidak tahu juga. Itu juga yang ada dalam Bible. Okay. Biasa yang ayat tersebut tanpa putus seperti yang terdapat dalam King James Version atau Authorized Version kerana ia lebih masyhur. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan jawab, aku tidak tahu. Okey. Ini adalah daripada Isaiah. Isaiah dalam Bible lah. Dalam King James Version mengatakan keadaan ini, ramalan ini, keadaan ini berlaku sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Okey. Tiada sebarang Bible berbahasa Arab pada abad ke-6 iaitu era Muhammad hidup dan dakwah. Malah baginda tidak tahu baca. Tadi siapa pernah mengajarnya? Pengajarnya hanyalah penciptanya. Okey. Maksudnya dalam abad ke-6 Masihi ketika Rasulullah hidup, Bible dalam bahasa Arab ni tak ada. Orang Arab tidak menerima Kristian pada ketika itu. Jadi tidak ada pun Bible dalam bahasa Arab. Itu membuatkan mustahil Nabi SAW nak berlakon benda tu seakan-akan yang ada dalam Bible, sebab Nabi pun tak reti baca. Nak reti baca Bible apatah lagi. Kan? Jadi tapi benda yang apa dalam Bible tu dah sama dengan apa yang berlaku pada Nabi. Okey. Kemudian Syekh Ahmad Didat menukilkan ayat Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidun quwwa. Dan ia tidak memperkatakan menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wahyu itu diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril yang amat kuat gagah. Okey. Jadi itu mengatakan bahawa seorang yang, maksudnya ayat Quran ini diturunkan untuk mengatakan, Syekh Ahmad Didat menggunakan hujah Al-Quran ini untuk mengatakan bahawa apa yang sampai kepada Nabi itu wahyu, bukannya Nabi tiru daripada Bible. Memang wahyu, dia tidak tiru dari Bible. Tanpa belajar cara manusiawi, bagi dia lebih hebat berbanding mereka yang belajar. Okay. Itu kata Syekh Ahmad Didat. Okay. Kita berhenti dahulu di sini. Kita insyaAllah akan pergi ke ramalan seterusnya, grave warning atau amaran keras. Untuk ke yang seterusnya lah, kita akan cuba habiskan pada video akan datang insyaAllah. InsyaAllah, dan doakan agar sempatlah saya buat benda ni. Okey. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.